Pada kalimah afala ta'qilun, cuba tuan-tuan perhatikan. Saya bagi satu gambaran. Adakah patut bagi Nabi Muhammad untuk melakukan demikian dengan meletakkan satu suasana kehidupan baginda yang berbeza sebelum ini kepada satu bentuk kehidupan yang menyusahkan, memayahkan dan memerikkan hidup baginda? Kalau kita nak ambil kira contoh, sebelum ni Rasulullah hidup selesa, tak ada masalah. Dikenali orang sebagai seorang yang baik-baik, orang yang soleh, tak pernah buat maksiat, tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu. Benda tu dah jadi kebanggaan dah dalam hidup Rasulullah. Tapi sebab Allah angkat beliau jadi Nabi dan Rasul, dan amanah tanggungjawab untuk menyampaikan Al-Quran ni, corak kehidupan tu berubah. Berubah lagu mana? Demi menyampaikan Al-Quran yang benar, ajaran Islam yang benar, syariat Islam yang benar, golongan-golongan yang selama ini hidup dalam lingkungan Rasulullah mula mencaci baginda. Tohmah dah baginda, label dah baginda, bagi gelaran dah kepada baginda, tuduh macam-macam dah kepada baginda. Kita boleh bayangkan tak keadaan seseorang yang sebelum ini aman, damai, duduk dengan orang kampung, orang duk puji benda yang baik-baik, tiba-tiba bila dia menyampaikan satu benda yang benar, orang duk maki dia, caci maki dia. Bagaimana dia punya keadaan? Stres, tertekan. Waktu aku duduk mula elok-elok selesa, tapi bila aku nak sampaikan benda yang benar ni, Allah suruh aku, Allah perintah aku, orang kata aku macam-macam. Nabi nakkah hidup dalam keadaan tu? Tak mau kalau kira. Siapa nak? Saya pun boleh berhenti berceramah, kata. Baik duduk sebagai sebelum penceramah. Macam mana Nazir? Duduk dengan budak-budak sekolah rendah, ajak alih buata, selesa. Tak ada siapa nak caci, tak ada siapa nak maki, tak ada siapa nak komen FB ke apa. Ni bila aku start ceramah, hatu komen, hatu kata ni. Kalau kira, sakit kepala dah. Nak tengok komen orang, nak baca komen orang. Tapi nak sampaikan kebenaran, nak sampaikan dakwah, ikut pi lah. Kalau nak kira, macam-macam kita nak rasa, macam-macam kita nak hadap. Kalau nak kira, tak berbaloi Rasulullah nak tukar bentuk kehidupan yang selesa kepada apa yang baginda terima selepas berdakwah. Tapi itulah asam garam dakwah, dia kena ada dua benda. Pertama ialah keberanian, yang kedua ialah kesabaran. Tak semua orang punya dua benda ni. Dari sudut berani ialah berani, mempunyai keberanian untuk menyampaikan benda benar, mempunyai keberanian untuk menyampaikan benda hak. Dia tak takut dengan siapa-siapa, dia tak peduli pada siapa-siapa, kerana apa yang dia sampaikan tu benda benar, aku kena berani menyatakannya. Tapi dia bukan berani saja, dia kena ada sabar. Sebab bila menyatakan benda kebenaran, dia juga akan ditimpa benda yang sama sebagaimana yang menimpa Rasulullah tadi. Ada orang tuduh, ada orang label, ada orang kata, ada orang maki. Itu kena ada kesabaran yang tinggi. Kalau jenis berani saja, tapi dalam hati ada taman, apa jadi? Jenis dalam hati ada taman, kata sikit, saya sudah terguris perasaan saya bila orang komen macam tu. Jiwa saya lembut, tak boleh nerima, saya berhentilah berdakwah. Habis cerita. Jadi berani, sabar. Itulah yang perlu ada pada sifat seorang pendakwah. Baik, kalau nak kira memang begitu. Tapi nak buat macam mana? Kena hadap.